Kurang RM5 besar oh. Tak setuju. Tak kekalkan RM1 tu. Baru-baru ini ada pihak mencadangkan kerajaan supaya menaikkan caj klinik kesihatan RM1 kepada RM5 sehingga RM20 kerana caj sedia ada tidak relevan dengan masa kini disebabkan nilai kos rawatan yang semakin meningkat. Memetik laporan dari samudera.my bertarikh 2 Jun 2023 yang bertajuk Dr. Mahu caj RM1 klinik kesihatan dinaikkan. Yang di-Pertua Persatuan Kesihatan Ikram Malaysia Ikram Health, Dr. Muhammad Afiq Muhammad Noor mencadangkan agar klinik kesihatan dan Jabatan Perubatan Kecemasan mengenakan caj sebanyak RM5 dan klinik pakar sebanyak RM15 hingga RM20. Menurutnya, kenaikan caj ini adalah satu keperluan kerana kos rawatan semakin tinggi yang akan membebankan kerajaan untuk menampung sepenuhnya dan boleh menjejaskan perkhidmatan, penambahbaikan fasiliti serta kemudahan dan kebajikan kaki tangan. Pandangan beliau mungkin ada asasnya. Ini kerana sektor kesihatan menerima peruntukan kedua terbesar dalam belanjawan 2023, iaitu sebanyak 36.3 bilion berbanding 32.4 bilion tahun lepas. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM4.9 bilion adalah untuk meningkatkan kapasiti perkhidmatan kesihatan awam dengan peningkatan 12% berbanding tahun 2022. Dan peruntukan terhadap sektor kesihatan dilihat akan semakin meningkat saban tahun. Persoalannya, wajarkah caj klinik kesihatan RM1 yang diperkenalkan sejak 1960-an ini dinaikkan atau perlu dikekalkan seperti sedia ada? The Merdeka Times cuba mendapatkan pandangan daripada orang awam berhubung perkara ini. Tinjauan The Merdeka Times terhadap penduduk di sekitar Gombak pada dasarnya mendapati ramai yang tidak setuju caj RM1 ini dinaikkan disebabkan keadaan ekonomi negara yang tidak menentu, ditambah lagi dengan kenaikan harga barang yang melambung tinggi. Saya tak setuju dinaikkan. Antara sebabnya kenapa saya tak bersetuju, buat masa sekarang saya tengok keadaan ekonomi pun tak berapa membansangkan. Ramai yang hilang kerja. Barang-barang, terutama makanan semakin mahal. Yang betul-betul tak kemampuan tu memang akan menjejas. Walaupun mungkin kenaikan tak banyak, tapi untuk orang yang kurang kemampuan dia akan terjejas. Yang bekerja sebagai pereka grafik berpandangan, sekiranya caj dinaikkan akan menjejaskan pesakit yang sering berulang mendapat rawatan. Lalu bila kita pergi ke klinik, kita tak akan dapat satu kali keputusan. Kadang-kadang 2-3 kali kita akan pergi berulang baru kita dapat. Jadi sebenarnya itu akan membabitkan kos. Walaupun RM1 dia tetap, kalau satu minggu 2-3 kali pergi, untuk orang yang kurang kemampuan dia memang beri kesan. Seorang pengunjung yang TMT temui di pekarangan klinik kesihatan Gombak Setia turut memberikan pendapat yang sama. Saya tak setuju dinaikkan. Pasal itu kuasa kerajaan itu sendiri. Dan hormatan diorang, jabatan klinik ni yang ke Gombak ni, dia ada demi tabung. Tapi dia ada tabung dia sendiri. Disalurkan oleh kerajaan, Kementerian Kesihatan. Saya kalau katakan Kementerian Kesihatan atau kecil ni kan daif sangat, bangunan tak robek sana robek sini, pecah sana. Tapi tengok yang ada sekarang tersegam indah. Maknanya mudahkan orang awam tu pergi buat rawatan ke jabat-jabat kerajaan. Jadi kalau nak dapat rawatan ni swasta lah. Kalau yang ada duit itu je. Pandangan sama juga turut dikongsi oleh seorang pesara tentera yang baru selesai mendapatkan bekalan ubat di hospital milik kerajaan berhampiran. Kekal pun boleh juga lah. Dekat kita kerajaan pun banyak hasilnya. Banyak hasil kerajaan Malaysia ni. Sebab kita orang kampung tu pun kadang-kadang nak cari duit pun susah. Orang kampung. Kita duduk bandar ni memanglah kita boleh cari RM1, RM2. Kita bagi sedekah orang pun banyak. Kadang-kadang sedekah masjid pun RM2, RM3 tak ada masalah orang bandar. Tapi bagi orang kampung yang pergi motor getah tu, yang pendapatan dia RM10 sehari tu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang tak ada kerja, kadang tak ada kerja. Itu yang susah tu orang kampung. Yang duduk kampung tu masalah lah. Dah ada dia sakit, kena bayar lagi. Kalau penyakit kejap tak apa, penyakit yang lama-lama tu, yang tak ada kerja tu. Pun begitu, mereka yang ditemui akur sekiranya kerajaan ini menaikkan caj tersebut asalkan tidak membebankan kepada rakyat serta kenaikan caj tersebut boleh memberikan mutu perkhidmatan yang lebih baik.
Tapi kalau perlu dinaikkan, saya berpendapat mengharapkan kenaikan itu tak terlalu membebankan kepada orang-orang yang kurang kemampuan macam saya lah. Dan juga kenaikan tu kalau berlaku, saya mengharapkan supaya dia selari. Bila ada kenaikan, akan membaiki mutu perkhidmatan. Dia yang sering mendapatkan perkhidmatan rawatan di klinik dan hospital kerajaan mengharapkan supaya masa menunggu untuk mendapatkan rawatan serta ubat tidaklah terlalu lama. Maksud saya mungkin daripada segi kemudahan pada pesakit kan, mungkin juga ubat-ubatan tu kan, mungkin juga keselesaan kepada pesakit. Termasuklah juga kaki tangan, juga doktor yang bertugas. Selalunya saya yang pergi ke klinik ni, saya akan berhadapan masa yang kita ambil lama. Mungkin kita datang pagi, kadang-kadang pukul 11, pukul 12 baru settle. Berapa jam tu kita menunggu kan. Disebabkan kurang kaki tangan kan. Jadi saya mengharapkan kalau ada kenaikan, terpaksa dinaikkan, okey. Jadi perkhidmatan tu tambah baik. Bagi pesara perkhidmatan awam ini pula, dia berharap sekiranya caj dinaikkan, kualiti ubat-ubatan yang disediakan oleh klinik kerajaan sama tarafnya dengan klinik-klinik swasta. Kalau medicine tu sama baiknya dengan kerajaan luarnya, itu tak apa ni. Saya setujulah dia naikkan. Upgrade ubat tu. Ubat yang ada sekarang ni, jangan kerajaan ambil ubat-ubat yang macam tak kuat lah. Kalau kadang-kadang ubat tu kerajaan ni dia tak ni lah. Tak mahu dia. Kalau kau beli kat farmasi kat luar, kejap Dan sekiranya berlaku kenaikan caj pada masa akan datang, diharapkan ianya tidak membebankan kepada rakyat. Saya setuju lah naik sikit tapi janganlah naik banyak-banyak. Naik dalam RM1 lagi pun okey lah. Kita orang kampung payah, kita pun payah juga. Macam orang bandar ni tak ada masalah. Kalau naik RM1 lagi jadikan RM2 tu, kita boleh lah. Kan? Kalau lebih dari tu, orang kampung susah. Kita banyaklah macam adik-adik saya pun kampung ni pun susah juga. Pendapatan baru berapa ringgit, RM2, RM20. Tak menentu pendapatan. Tak menentu. Lagipun barang pun mahal sekarang ni, tengoklah. Bagi orang kampung tu RM2 tu pun kena mahal dah tu. Tapi boleh lah kan. Bagi orang ada kerja, kalau orang tak ada kerja, susah lah. Pakai tak pergi klinik je jawabnya. Tangan tu kalau boleh tu biarlah servis tu biar cepat sikit lah. Tak ada tunggu lama. Macam saya tadi nak ambil ubat pun dah berapa jam. Ambil ubat sahaja. Tapi memanglah orang ramai tak boleh kata kan. Yang kerja kaunter tu habis ada dua orang je. Nak bagi ubat tu orang ramai. Tadi pukul 9 dekat pukul 12 baru dapat ubat. Jadi masa tu. Walau bagaimanapun, berlainan pula pandangan seorang orang awam The Merdeka Times temui. Dia yang merupakan bekas pekerja swasta tidak setuju caj tersebut dinaikkan. Saya tak setuju lah. Jangan sekarang pun kos pun tinggi. Macam kita ni okey kena orang macam orang kampung macam mana. Kebanyakan sekarang orang pun banyak yang tak kerja. Sebab after COVID punya kes kan. Banyak yang dah kena buang kerja, orang yang tak kerja. Kan? Orang yang makan gaji okey lah. Kan? Tak setuju lah. Patutnya beban ni dia kerajaan tanggung lah. Kan? Ada orang tanggungjawab dia lah nak tarafkan benda-benda tu. Tanggungjawab dia lah kan. Kekalkan dia kan. Kita kena tengok orang bawah ni. Dia petani, kebun semua kan. Tak mewah tu. Semua susah kan. Orang yang tak bekerja kan. Susah gitu lah. Macam kita tak apa, RM10 pun boleh lagi orang cakap kan. Yang ada kerja lah. Orang RM5 besar pun. Tak setuju. Terdahulu, Utusan Malaysia pada 2 Jun 2023 melaporkan caj RM1 yang dikenakan oleh klinik kesihatan kerajaan wajar dinaikkan kepada RM5 hingga RM20 kerana bayaran sedia ada disifatkan tidak masuk akal ketika nilai kos rawatan semakin meningkat. Sehari kemudian, Utusan Malaysia sekali lagi melaporkan bahawa kerajaan masih belum membuat sebarang perbincangan mengenai caj kesihatan sebanyak RM1 yang dikenakan klinik kerajaan. Dalam petikan laporan tersebut, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, setakat caj tersebut masih kekal dikenakan dan ia perlu dilihat secara lebih mendalam berdasarkan keperluan rakyat.
Setakat ini, kita tidak ada sebarang perbincangan lagi untuk menaikkan caj. Tetapi, untuk memperhalusi kenaikan perkara tersebut ada. Katanya pada sidang akhbar selepas merasmikan Majlis Penyerahan Projek Klinik Kesihatan Mata Air pada 3 Jun yang lalu.